Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Muhammad Yusri Ibrahim, Pensyarah Komunikasi Kemanusiaan COM 3101. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Abdul Latif, bernombor UK 31061, akan menyampaikan salah satu elemen dalam komunikasi yang bertajuk komunikasi non-verbal atau komunikasi bukan lisan. Pertama sekali kita pergi kepada definisi komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal bermaksud komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, sama ada dengan suara atau tanpa suara. Komunikasi non-verbal ini terdiri daripada tingkah laku manusia seperti pergerakan badan, intonasi dan unsur-unsur fizikal seperti sentuhan dan mimik muka. Ia juga dilakukan tanpa disedari seperti mengangkat bahu jika soalan tidak boleh dijawab. Menurut Albert Mehrabian, sesuatu mesej adalah 7% berbentuk lisan, 38% berbentuk vokal dan 55% berbentuk bukan lisan. Di sini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi bukan lisan dalam melengkapkan sesebuah komunikasi. Tujuan komunikasi bukan lisan. Pertama, menyediakan atau memberikan maklumat. Kedua, mengatur alur suara percakapan. Yang ketiga, mengekspresikan emosi. Yang keempat, memberikan sifat, melengkapi, menentang atau mengembangkan maklumat lisan. Fungsi komunikasi bukan lisan: mengiringi mesej. Mengiringi mesej ini bermaksud misalnya menggeleng kepala. Misalnya mengiringi mesej ini bermaksud senyum apabila disapa apa khabar. Seterusnya ialah melengkapkan mesej lisan. Misalnya, rakan anda ingin memohon maaf apabila rakan anda tersebut lupa untuk datang seperti yang dijanjikan. Dan permohonan maaf ini perlulah dilengkapi dengan bahasa badan supaya menunjukkan kesungguhan kemaafan kawan anda tersebut. Seterusnya, memberi penekanan kepada perkataan tertentu seperti ayat itu, ini, di sana, di situ. Contohnya ialah ini buku saya, yang menunjukkan bahawa buku itu adalah milik saya, sambil memegang buku tersebut. Seterusnya ialah mengawal aliran mesej. Misalnya kita hendak memula sesuatu percakapan, kita akan bermula dengan sesuatu gerak-geri badan. Seterusnya, menunjukkan percanggahan dengan mesej lisan. Misalnya di sini ada satu dialog yang menyatakan awak boleh pinjam motor saya seberapa lama yang awak suka. Sambil kita cakap, kita mengacipkan gigi, menunjukkan kita tidak bersetuju dengan apa yang kita cakap. Seterusnya adalah saluran-saluran komunikasi bukan lisan. Saluran-saluran komunikasi bukan lisan ada 10, iaitu pertama, mimik muka. Mimik muka seperti emosi, marah, menunjukkan muka yang masam. Kontak mata adalah seperti menjeling mata,
memandang sinis. Posisi badan ialah seperti wanita berjalan dengan lenggak-lenggok. Seterusnya penggunaan ruang. Penggunaan ruang ini ialah seperti kita menyampaikan sesuatu di pentas. Kita gunakan ruang yang secukupnya untuk menunjukkan kita seorang yang boleh menggunakan komunikasi bukan lisan dengan baik. Seterusnya melalui sentuhan, seperti sentuhan kasih sayang, belayan dan lain-lain. Seterusnya intonasi. Intonasi ialah menggambarkan sesuatu pesanan yang hendak disampaikan. Contohnya kita diam. Diam bermaksud memberi 1000 makna, tetapi boleh difahami oleh seseorang sahaja. Kemudian bau-bauan. Bau-bauan ni perbezaan yang terdapat pada tafsiran pada bau-bauan. Contohnya bau sampah mestilah busuk. Seterusnya ialah penampilan fizikal. Penampilan fizikal, cara berpakaian dan menunjukkan cara berpakaian tersebut menunjukkan identiti seseorang itu. Seterusnya penggunaan masa, seperti menggunakan masa yang sesuai untuk kita menggunakan komunikasi bukan lisan, seperti mengangkat tangan ataupun memberi tepukan apabila perlawanan bola sepak, pemain bola sepak menjaringkan gol. Seterusnya wilayah peribadi. Wilayah peribadi saya andaikan sebagai artifak seperti yang Dr. beritahu, iaitu barang-barang yang menggambarkan penampilan seseorang. Contohnya seperti Pak Imam yang membawa tasbih. Seterusnya, saya rasa itu sahaja yang ingin saya sampaikan. Andai ada salah dan silap, saya minta maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu, yang silap itu daripada kesilapan diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.